Terangkap pantun Yang Berhormat Menteri, buat isteriku kan ku bina sebuah istana. Di langit ketujuh akan ku dirikan. Buat menteri yang bijaksana, soalan nombor 7 mohon dijelaskan. Ini bukan janji palsu, YB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat daripada IGAN dengan pantun yang begitu hebat sekali lah pagi ini. Saya nak jawab pantun. Orang Sarawak ya? Orang Sarawak tu. Jadi saya jawab soalan sajalah, tak payah jawab pantun, Datuk Yang di-Pertua. Dalam bahasa Sarawak bolehlah. Datuk Yang di-Pertua, sebagaimana Ahli Yang Berhormat sedia maklum, projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak kini sedang dilaksanakan secara konvensional. Dengan kerjasama JKR Sarawak, susulan daripada penamatan perjanjian rakan pelaksana projek atau dengan izin, Project Delivery Partner ataupun PDPA sehingga bulan Julai 2020, status kemajuan terkini adalah 52% bagi projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak dengan jangkaan siap sepenuhnya pada tahun 2020, iaitu setahun lanjutan bila PDP ditamatkan. Kerajaan hari ini iaitu Perikatan Nasional akan tetap menghormati keputusan kerajaan terdahulu iaitu Pakatan Harapan untuk mengubah kaedah pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak di mana pada awalnya dijangka penambatan PDP akan memberi penjimatan kepada kerajaan. Seperti diumumkan oleh mantan Menteri Kewangan iaitu Yang Berhormat Bagan, jumlah penjimatan ialah 3.1 bilion. Manakala yang diumumkan oleh mantan Menteri Kerja Raya ialah 1.2 bilion. Jadi saya tak pasti yang mana figure yang lebih sesuai digunakan dan saya tak pasti juga Menteri Kewangan yang terdahulu menggunakan fakta yang mana. Walau bagaimanapun perubahan model pelaksanaan tersebut tidak mengambil kira perkara yang berikut yang sedang ditangani oleh kerajaan, iaitu pertama, kesan ke atas pentadbiran projek dan perubahan kontrak. Kedua, keperluan penambahbaikan kapasiti dan kepakaran teknikal sedia ada. Dan yang ketiga, tuntutan susulan daripada penamatan PDP. Dengan erti kata lain, penjimatan hanya dapat kita muktamadkan bila projek ini siap nanti. Barulah kita tahu kos sebenar untuk kita menyiapkan. Walaupun secara dasar ada penjimatan, tapi jumlah sebenar saya kira tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Tapi sudah pasti banyak perkara yang kita lihat dan penjimatan sebenar tidaklah apa yang diumumkan oleh mantan Menteri Kewangan maupun oleh mantan Menteri Kerja Raya. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, silakan. Terima kasih Tuan Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri Kanan atas jawapan yang diberikan. Yang Berhormat Menteri, projek Lebuh Raya Pen Borneo ini adalah sebuah projek mega yang juga dikenali sebagai projek Lebuh Raya terhebat di negeri Sarawak. Soalan tambahan saya ialah, mohon Yang Berhormat Menteri Kanan menyatakan sejauh manakah kesan penularan wabak COVID-19 terhadap pembinaan Lebuh Raya ini? Apakah kesan atau implikasi dari segi kos? Kerana sudah pasti projek ini akan mengalami kelewatan. Jika ada, tolong nyatakan jangkaan kos tambahan dan jangkaan kelewatan tambahan projek Pen Borneo ini akibat wabak berkenaan. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat IGAN di atas soalan tambahan. Seperti mana kita sedia maklum, bila kita isytiharkan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan fasa pertama, apa yang dibenarkan hanyalah kerja-kerja kritikal saja untuk tempoh 2 minggu pertama. Manakala tempoh minggu yang kedua, kita hanya membenarkan kerja-kerja untuk aspek keselamatan dan kesihatan di tapak binaan. Hanya setelah itulah baru dibenarkan keseluruhan aktiviti di tapak binaan dibenarkan. Sudah pasti ini akan menjejaskan keseluruhan projek kerajaan, bukan sahaja Pen Borneo, tapi keseluruhan projek kerajaan disebabkan masalah dari segi PKP tersebut ataupun disebabkan COVID, di mana pekerja tak boleh bekerja dan sebagainya. Malahan ada tapak projek juga ditutup disebabkan ada kejadian pekerja binaan yang positif. Tapi keseluruhannya kita akan sudah pun memberi secara automatic extension untuk 3 bulan kepada semua projek-projek kerajaan.
Yang lain mereka terpaksa mohon dari segi mengapa projek tersebut terjejas. Tapi insya-Allah untuk projek Pen Borneo ini kita akan mengadakan pendekatan khusus dan juga projek-projek kajian lain bagaimana kita nak mencari kaedah supaya ianya dapat dipercepatkan dan dapat disiapkan ikut tempoh tanpa kos tambahan. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan kedua. Saya nak maklumkan pada semua Yang Berhormat bahawa soalan 8 Yang Berhormat sepanggar tiada dalam Dewan. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Zakaria bin Muhammad Idris.